Kejap ya, saya nak rekod dulu. Okey. Terima kasih yang hadir dalam kelas saya pada malam ini. So, hari ini kita sambung 6.3 tangent dalam bulatan. Okey, sebelum saya start ni, saya nak bagi kita ulah dulu. Okey, rasanya minggu depan kita akan ambil modul. Okey, awak akan ambil modul, tak silap saya kalau form 3 hari Selasa kot. Okey. Sebenarnya awak akan ambil modul dekat sekolah hari Selasa. Nanti awak datanglah. Okey, nanti surat akan diberitahu kemudian. Okey, ini kita sambung 6.3 tajuk tangent dalam bulatan. Okey. Untuk minggu lepas saya ulang balik semula. Kalau tangent dalam bulatan, dia mesti ada bulatan. Okey. Dan juga ada garisan ni. Garisan ni lah yang dinamakan garisan tangent. Okey. Dan tangent, ketangenan. Okey. Kalau dia mesti ada pusat. Dia kalau kat pusat sini adalah garis jari dia. So agak-agak awak sini berapa darjah? Di sini. Sudut dia minggu lepas awak dah belajar. Tapi ingat? 90. Okey, bagus. 90 darjah ya. Di mana-mana garisan dalam bulatan yang melalui tangent. Okey, ini mesti 90 darjah. Okey. So, hari ni kita nak sambung. Okey. Sambung tentang tangent juga. Okey, ini adalah garisan tangent. Kalau tak ni, awak boleh tengok dalam buku teks awak, muka surat 155. Okey, ini adalah bulatan. Okey, dia ada tangent. Dan dia ada gambar segitiga. Segitiga begini. Okey. Kalau contoh ya, dia ada kena-mengena di sini. Okay, garisan di ini. Contoh dia kalau sudut di sini ialah 60 darjah. Okey. Sudut 60 darjah ni sama dengan sudut di sini. Ya, cuba tengok dia punya ni persilangan dia. 60 darjah di sini samalah dengan sudut di sini. Sini 60 darjah. Contohlah ya kalau sudut di 60 darjah. Kalau contoh kat sini, contohlah sudut kat sini saya bagi 80 darjah. Di sudut 80 darjah dia sama dengan di tepi sini. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey. So sekarang ni kalau contohlah soalan, dia suruh cari di tengah-tengah ni. Agak-agak awak. Macam mana nak cari? Yang di putih ni. Apa ada idea? Yang putih ni, macam mana cari sudut dia? Okay, seperti yang awak tahu, kalau garis satu garisan, dia berapa darjah? $180. Okey, 180 darjah. Okey, sekarang ni dia bagi dekat sini dah ada 80. Kat sebelah sini ada 60. So agak-agak awak. So macam mana nak cari? Tolak. Okey, tolak. Aku nak tolak apa? Okey, 180. Awak tolaklah dengan 80. Tolaklah dengan 60. Nak cari yang putih ni. So nak cari putih ni, so tekanlah kalkulator. Dapatlah 40 darjah. Okay, boleh ya? Okey, ini adalah dia punya bukti je lah. Nanti ada soalan nanti awak tengok nanti. Okey, kita tengok next slide. Ini ada 7 slide tak silap. 7 ataupun 8 slide je. Okey, ini kita tengok penyelesaian masalah. Kita tengok soalan nombor 2. Okey, siapa yang tak jelas, boleh tengoklah dalam buku teks awak muka surat 156. Okey, soalan nombor 2. Okay, soalan ni dia kata suruh cari nilai X.
So, jadi nilai X, awak tengok dekat dalam gambar ni, dia ada tanda berdua begini. Okey, maksud dia adalah sama kaki. Okey, cuba awak tengok yang gambar ni pula. Okey, kat sini dia ada gambar sudut 42 darjah. Okey, kalau 42 darjah agak-agak awak mana dia sama dengan 42 darjah? Sudut yang mana satu? Okay, so kalau 42 darjah ni, kalau tengok betul-betul, yang tadi kita belajar, okay, dalam bulatan macam gini, dia ada gambar segitiga. Okay, segitiga macam gini. So, kalau kat sini, dia adalah sama dekat yang atas ni. So, kalau sini 42, so dekat D ni pun sama 42. Okay, 42 darjah di sini. Okay, sekarang ni kalau 42 darjah di sini, so kita akan cari di C ni pula. Okay, C ni agak-agak awak, macam mana nak cari? Gambar dia D, sini 42. Okay, sini macam mana nak cari? Yang ada gambar ni, dia ada gambar tanda 2 ni. Maksud dia sama kaki. So, kita nak cari kat sini. Agak-agak awak, macam mana nak cari? Siapa ada idea? Nak cari ni, kaki dia ni. 180 tolak 42 bagi 2. Okey, bagus pun. Okey, 180 tolaklah dengan 42, bagilah 2. Okey, tekanlah kalkulator. Dapat? 69. Okey, 69. Okey, itu yang berada di C. Okey, C ni ialah 69. Okey, dan kita cari sebelah ni pula. Agak-agak awak, macam mana cari sebelah ni pula? Dia sudut bersebelahan. So, kalau sudut bersebelahan, hasil tambah dia adalah 180. So, 180 tolaklah dengan 69. Dapat? 111. Okey, 111. Okey, then kita nak cari X pula. So, X tu gambar dia adalah gambar segitiga. Sini X. Sini kita cari 111. Sini adalah 42. Okey, nak cari X macam mana? Siapa ada idea? 180 tolak 111 tolak 42. Okey, bagus pun. Okey, 180 tolak 111 dan tolak 42. Okay, kenapa 180? Memang hasil tambah segitiga semua sekali ialah 180. Okay, tolaklah. So, dapatlah berapa jawapan? 27. Okey, 27. Bagus pun. Okay, boleh ya? Faham ya? Okay, kita pergi next slide. Okey, slide yang ketiga sama juga latihan uji minda 6.3D juga. Okey, soalan nombor 3. Soalan dia suruh cari nilai X. Okey, dah cari nilai X. Okey, so tengok dalam gambar rajah ni. Tengok. Yang awak tahu tengok. Kalau lalu dekat diameter kat sini. Gambar bulatan ni. Okay, dia lalu dekat diameter. Okay, apa yang awak tahu? Ada belajar sebelum ni. Kalau lalu saja dekat diameter, apa sudut berapa dekat yang menghala dekat lilitan? Ingat lagi tak ciri-ciri dalam bulatan? Ada 4 ciri-ciri dia. Okey, kalau ada garisan jari kat sini, okey, garisan yang lalu dekat diameter, apa yang berlaku dekat lilitan ni ialah sini confirm 90 darjah. Ya, sini confirm 90 darjah. So, sekarang ni awak kena cari yang tepi ni pula. Okey, tepi ni pula. Macam mana nak cari tepi ni? Okey, seperti yang awak tahu, kalau sini 38, okey, kita cari sudut di sini. Okey, sudut yang hitam ni.
Kalau 38 di sini, so sini pun sama juga confirm 38. Kan tadi awak belajar tadi kan? Okay, so sekarang ni dah 90, so kita nak cari X ni. So senang sajalah. So jadi X ni macam mana? Dia dalam satu garisan, so satu garisan berapa darjah? 180. Okey, 180 dan awak tolaklah dengan 90 darjah, tolaklah dengan 38. Okay, then tekanlah kalkulator awak, dapatlah jawapan dia. 52. Okey, bagus pun. 52. Dah, itu saja. Kadang-kadang awak tengok soalan ni macam pelik je kan. Tapi kalau awak faham dia punya tu, awak belajar sebelum ni 4 ciri dalam bulatan. Okey. Dan awak belajar ingat balik kalau saya kata sisi 4 kitaran. Dia senang je lah. Tak faham. Okey, next kita tengok slide yang nombor 4. Okey, slide ni pula. Okey, dia kata kat sini ayat penting dia ialah segi 3 sama kaki. Okey, sudut dia kata kat sini 68. Dia suruh cari ialah nilai X. Okey, dia kata sama kaki. Kalau kata sama kaki, mestilah kaki dia yang sama. Okey, kaki mana yang sama? Kaki dekat K dengan M. Okey, dia berdiri kat tepi sini ialah 68. So, 68 ni samalah dengan dekat M ni. Sama nilai 68. So kalau sini 68 dekat K ni pun sama 68. So kita nak cari X. Senang je. So macam mana nak buat? Ini kaki dia. Ini 68. Ni pun sama 68. So kita nak cari kat sini X. Soalan dia berulang-ulang sama je. Penting awak kena faham konsep dia. Kalau nak cari X sama dengan siapa boleh? Okey, 180 tolaklah 68, tolaklah 68. So, dapatlah jawapan dia ialah 44. okey, 44. Dah, itu saja. Senang je kalau awak faham. Okey, tak perlu banyak sangat jalan kira. Okey, next kita tengok soalan slide yang kelima. Okey, awak tengok kalau dalam buku teks muka surat, awak tengoklah 6.3E. Okey, muka surat 159. Okey, muka surat 159, awak tengok gambar macam ni. Okay, first awak tengok gambar ni tengok mesti susah kan? Tapi kalau faham konsep memang senang. Okey, soalan dia suruh cari nilai X. Okey, ini rasanya hari tu kita pun dah belajar dah banyak kali. Okey, ini adalah first, sekejap saya gambar balik semula. Ni. Okey, kalau sini 65, apa terjadi kalau berada di pusat? Kalau sudut di lilitan ialah 65, kalau sudut dekat lilitan berapa? Ingat lagi tak ciri? Ada 4 ciri hari tu kita belajar. Kalau lilitan 65, kalau dekat pusat, kita nak buat apa? Nak darab ke nak bahagi dengan 2? Bahagi. Ya ke? Ingat ya, kalau berada di pusat, mana-mana sudut yang kita akan cari di pusat, kita wajib darab dengan 2. Okey? 130. 130. Kalau kita nak cari dekat lilitan, barulah kita bahagi dengan 2. Ingat ya? Nak cari dekat lilitan, awak kena bahagi. Okey? Kalau nak cari dekat pusat, kena darab. So, ini dapat 130. Okey, itu adalah ciri yang pertama. Ini 130. Okey, ciri lagi satu hari tu belajar kalau berada dekat pusat. Okay, dia ada jejari satu kat sini, jejari kat sini satu lagi. Okey, so dia adalah sama dengan segi 3 sama kaki. Kaki dia sama.
Ya, apa terjadi kalau kaki dia sama? Jadi awak belajar sini, okay, sini adalah 130. So macam mana kita nak cari kaki dia? Kaki dia macam nak cari? 180 tolak 130 bagi 2. Bagus pun. Dia sama je. Okay, langkah dia sama je. So, tolaklah dapat 25. okey, 25. Bagus pun. Okey, 25 adalah berada di sini, kecil sini. Okey, sekarang ni soalan dia nak cari yang X ni. Okey. So, macam mana awak nak cari? Okey, ini yang awak belajar tadi, apa function tengok. 65 ni kita dah gunakan. Okey, 75 ni kita belum guna lagi. So, kita mesti gunakan dia. Mesti ada kena mengena. Okey, so yang ini, kalau tadi awak belajar, kalau dalam bulatan macam gini, dia bagi segitiga macam gini. Okey, lepas tu dia bagi macam mana yang gambar dia. Okey, sini. Okey, sini 75. Okey, kalau 75 sudut di sini, dia akan sama dekat yang mana satu? N ke, dekat L ke, dekat P? Sudut 75 ni. Tadi kita belajar awal tadi. Kalau 75 darjah di sini, agak-agak awak mana yang sama dengan 75 darjah? Dekat N ke, dekat P ke, dekat L? P lah. Bagus pun dekat P. Okay. So nilai dekat sini ialah 75. Okay, sekarang ni kita dah dapat dekat tepi ni sikit ialah 25. Kita nak cari X sahaja. So agak-agak awak macam mana nak buat? Okay, saya ulang balik semula. Kalau total sini 75, sini pun 75 kan? Okay, sekarang ni gambar dia baca gini. Okay, gambar segitiga dia macam gini. Sebelah ni ialah 25. Kita nak cari X ni sahaja. 75 tolak 25. Okay, bagus pun. Okay, 75 awak tolaklah dengan 25. So, dapatlah berapa jawapan? 50. Okay, 50. Boleh? Okay, soalan ni awak tengok. Soalan ni macam berbelit-belit. Tapi kalau awak faham, awak tengok gambar ni pun macam memang susahnya nak jawab. Tapi sebenarnya senang je kalau awak faham konsep dia. Okay? Kita pergi yang seterusnya. Okey, ini ada gambar roda. Dia ada dua roda. Okey. Dua roda ni bermaksud dia ada dua tangent dekat sini. Okey, kalau pastikan nampak, satu tangent ialah garisnya BC dan satu lagi tangent ialah AE. Okey, kalau tangent ni dia sama je nilai dia. Okey, apabila dia sama bulatan, dia adalah sama je nilai tangent bagi sudut dan juga sudut yang sama. Isi dia tak sama. Okey, kalau contoh dia kalau sini adalah 130 gambar sini, kalau tak berapa nampak boleh tengok buku teks awak, muka surat 159, soalan nombor 3. Okey, kalau sudut kat sini ialah 130, confirm dekat sini ialah 130 di X ni. Tak payah nak fikir apa-apa, dia mesti sama. Sebab apa? Dia ada dua tangent yang bersilang. Okay, dua garisan tangent yang bersilang. Okay, tangent dia ada kat sini BC dan juga AE inilah garisan tangent. Okay, kalau sini 130 di X ni ialah 130 juga. Okay, tak payah nak fikir apa dah. Tu je jawapan dia. Okay, soalan yang B pula dia suruh cari garisan nilai 4 angka bererti AM. Okey, garisan AM ni. Okay, so kita tengoklah. Okay, kita ambil yang gambar ni je. Kan dia kata nak AM, saya ambil gambar ni saja. Okay, kalau gambar macam ni, mesti jadikan dia ialah segitiga bersudut tegak. Okay, macam mana nak ambil sudut tegak? Awak ambil lah awak daripada M ni, awak bahagilah 2.
Okay, gambar ni jadi macam gini. Dia awak bagi 2. So nanti gambar dia akan menjadi macam gini. Di sini A, sini M, sini O. Okey. Kalau tadi sudut dia dekat S ni ialah 130. Kalau kita nak cari separuh, tu dapat berapa? Half. So kalau nak cari separuh, bagilah dengan 2. So 130 bahagilah dengan 2. Dia dapatlah 65 darjah. Okay, sekarang soalan sini darjah bagi 6. Okay, sekarang soalan dia suruh cari panjang dalam cm. Okey, am. Okay, kalau soalan macam ni, memang kena ingat balik awak belajar bab 5. Sebelum ni, awak kena belajar. Okay? Kena ingat balik semula yang awak belajar sin, cos, tan. Okay? Ingat lagi tak kalau sin, cos, tan? Okay, kalau sini ialah sudut dia yang ini, mana satu H? Hipotenus. Siapa boleh jawab? H tu apa? Yang mana satu garisannya? OM. Okey, OM. Bagus pun. Okey, kalau AM ni apa dia? Opposite ke adjacent? AM. So, tulisan AM ni opposite ke adjacent? Bertentangan ke bersebelahan? Okay, ini adalah O. Ya? Kalau awak kena ingatlah, kalau bertentangan dengan 90 darjah, dia adalah hypotenuse. Kalau bertentangan dengan sudut, apa-apa sudut pun tak kisah, okay? Bertentangan dia adalah opposite. Okay, opposite atau panggil dia O. So, yang bukan lain, dia ada sisi yang lain satu lagi ialah nama dia adjacent. Ataupun dalam BM dia adalah bersebelahan. Okay, so sekarang kita nak cari O yang ni ialah A lah. 6 ni ialah A. So, mana satu yang guna? Sin, cos, tan yang menggunakan O dengan A. Tapi ingat. Tan. Apa? Bukan. Tan. Okay, tan. Sekejap. Suka, tua. Sekejap. Suka, tua. Okay. So, kita akan guna tan lah. Sebab apa? Dia menggunakan O dengan A. So, awak gunalah kat sini formula dia. Tan 65 darjah sama dengan AM per dengan 6. So, nak cari AM sama dengan tan 65 darjah. Haraplah dengan 6. So, tekanlah kalkulator awak. Dapatlah. Dapat berapa? Siapa tekan kalkulator? Boleh bagi jawapan. Okey, saya dapat tekan kalkulator dapat 12.86704152. Tapi soalan dia cakap nak ni. Okey, soalan dia cakap nak 4 angka bererti. So, awak ambil 4 nombor lah. So, 12.87. Okey, dah. Tu saja. Ya. Kalau soalan exam kena kurang macam ni, selalunya ini dapat 2 markah saja. So, mana dapat markah, sini 1 markah, ini 1 markah lah. Ya. Soalan exam ni tak ada keluar macam-macam ni. Ada A, ada B, ada B anak-anak yang tak ada. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. B2, dia kata suruh cari panjang CM. Okay. Panjang CM saya ambil kotak yang inilah. Sama juga cara dia, awak bahagikanlah 2 benda tu. So, gambar dia jadi macam ginilah.
Sini M, sini C, sini D. Sini dia bagi 4. Okay, sini sudut dia macam tadi dah saya cakap. Kalau 130 kita kena bahagilah dengan 2. So, bagi 2 dapatlah sini 65 darjah. Okay, soalan dia suruh cari CM. Okay, CM ni semacam tadilah juga. Okay, awak kena cari. So sini kalau sini bertentangan dengan sudut, sini adalah H. Sini adalah O. Sini adalah A. Okay. So, kita nak guna apa juga, sama juga dengan cara kat sini, kita ada kemengena-mengena O dengan A. So, kalau O dengan A kat sini, kita guna tan. So, sama juga cara dia, tan 65 darjah sama dengan CM bahagi dengan 4. So, kita nak cari CM sama dengan tan 65 darjah darablah dengan 4. Dan tekanlah kalkulator awak. Dapatlah. Okay, dapat berapa jawapan? 8.578. Okey, bagus pun. So, jawapan dapat 8.578. Okey, sebab apa? Nak 4 angka bererti. Okey, dan nombor 3. Nombor 3 dia suruh cari OD. Ni OD. Okey, OD. Tak muat pula tempat dia. Okey, OD. Okey, OD. Dapat nombor 3 di sini lah. Okey, OD. OD di sini adalah gabungan, kalau awak nampak, gabungan daripada OM tambah dengan MD. Okay, maksud dia garisan daripada sini ke sini dan juga garisan sini ke sini. Okey, macam mana nak cari? Okay, ini. Kalau ini senang saja nak cari OM ni, baru ini mesti guna teorem Pythagoras. Okey, sini awak dah dapat cari 6. Sini awak cari tadi berapa nilai dia? 12.87. Okey, tambah dengan satu lagi segitiga begini. Mak sini dah tu. Okey, sini tadi. Ini M. Ini D. Ini C. Salah juga. Ini D. Ini D. Ini C. Okey, so CM dia tadi kita cari 8.578, sini 4. Okey, so yang ini kita nak cari apa dia? Okey, kita nak cari hypotenuse. Ingat lagi tak, ini form 1 awak belajar, teorem Pythagoras. Kita nak buat macam mana? Nak cari garisan yang ini. Ini kita nak cari. Dan garisan ini kita nak cari. Okey, nak cari teorem Pythagoras, kita kena tambahlah dua-dua sisi. Okey, kuasa 2 kan dia. Tambah 12.87 kuasa 2. Okey, awak tekanlah kalkulator dan punca kuasa kan. Okey, dapatlah jawapan dia berapa. Okey, sama juga yang ini. 4 kuasa 2, awak tambahlah dengan 8.578 kuasa 2. Dah dapat jawapan, barulah punca kuasakan dia. Okey, kalau yang first ni 6 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Tekan kalkulator awak. Okey, awak tekan, awak dapat 201.6369 dan awak punca kuasakan dia. Okey, dapatlah jawapan dia. Siapa dah tekan kalkulator? Berapa jawapan?
Ada, tak ada? Okay, saya tekan, saya dapat 14.2. Okay, then tambah dengan yang ini, tekan kalkulator. Tekan tambah dulu ya, baru buat punca kuasa. So, 4 kuasa 2 tambah dengan 8.578 kuasa 2. Then dapat jawapan, buat punca kuasakan dia. So, yang ini saya dapat 9.465. So, dia soalan dia suruh cari OD dan tambah je lah. Okay, nilai dia 9.465 tambah dengan 14.2. Okay, dapatlah jawapan dia 23.665. Tapi soalan dia nak 4 angka berarti kita bundakan dia dapatlah 23.67 cm. Boleh? Okay, sebab tu ya kalau soalan macam ni selalu dia akan berkait dengan nisbah trigonometri dan juga teorem Pythagoras. Dua bab ni memang kena betul-betul faham. Okay, sampai SPM pun benda dua ni akan muncul dalam hidup awak. Ya, kalau awak tak mahir bab trigonometri dan juga bab teorem Pythagoras, memang tak boleh nak buat apalah. So kena study betul-betul. Okay, so faham konsep, bolehlah nak ni. Okay, slide seterusnya awak tengok 6.4 sudut dan tangen dalam bulatan. Okay, ini subtopik last untuk bab ini. Okay, subtopik last dia selalu akan merangkumkan antara dua sama sudut dan juga sin kostan tu lah. Okay, tengok 6.4A soalan nombor 1. Okay, soalan dia suruh cari panjang QR. Okay, saya suruh cari panjang QR. 3 meter. Okay, sekarang sini dia kata dekat sini. Okay, dia kata jejari bulatan. Okay, selalu kalau gambar macam ni, awak kena macam gini lah. Gambar dia awak sambungkan. Macam ni, macam ni, macam ni. Okay, dalam gambar macam ni selalu macam gini je lah gambar dia. Okay, macam ni, macam ni. Okay, dia bagi kat sini panjang 1 ialah 6 cm. Panjang yang kecil ni ialah 3 cm. Okay, soalan dia suruh cari panjang QR. Okey, macam mana nak cari? Ini pun sama juga. Okey, dia kebanyakannya semua akan menggunakan teorem Pythagoras. So, macam mana nak tahu teorem Pythagoras? Mesti segitiga sudut tegak. So, gambar ni nak jadikan dia segitiga sudut tegak, awak kena bagi macam ginilah. Okey, macam gini. Okey. So, daripada gambar ni saya keluarkan. Okey, dapatlah gambar macam gini. Okey, ini QR mesti samalah dengan garisan ni kan? Panjang dia. Okey, sekarang ni. Okey, kalau daripada sini ke sini ialah 3 cm. So, daripada sini ke sini agak-agak awak berapa cm? Okey, DR ni ialah 3 cm. Saya nak cari daripada C ni pergi ke D ni. Agak-agak awak berapa cm? Apa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Okay, kalau sini 3 cm, sini confirm dah juga 3 cm. Sebab apa? Hasil tambah yang ni dia ialah 6 cm. Okay, dalam soalan tu dia kata 6 cm. So, sini 3 cm lah. Okay, 3 cm. So, kita kena cari panjang yang ini. Okay, panjang yang ini awak tengok betul-betul ya. Panjang ni ialah daripada C pergi ke sini, dia adalah juga jejari. Okay, jejari kat sini. So, C ke sini ialah ni 6 cm. So, D ke sini pun 3 cm. So, awak tambahkan 6 tambah 3 ialah 9. Tengok. So, kalau macam ni, confirm lah guna teorem Pythagoras. So, teorem Pythagoras, ini bukan hypotenuse. Kalau bukan hypotenuse, kita kena tolak. Okay, tolak yang besar, tolaklah yang kecil. Tapi mesti kuasa 2. So, 9 kuasa 2, tolak 3 kuasa 2. So, tolak macam biasa.
9 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okay, dapat 72. Dah dapat 72, awak punca kuasakan dia. Okay, dapat berapa jawapan? Siapa-siapa boleh bantu saya? Dapat berapa jawapan? Okay, soalan soalan dia nak 3 angka bererti saja. So, awak bundalkan. So, dapat berapa jawapan? Okay, bagus pun. 8.49. Okay, dah siap. Itu sahaja. Okay. Kalau soalan macam ni, 3 markah ada. So, satu sini markah, sini ada markah. Awak buat keluarkan dia ni pun dapat satu lagi markah. Okay, 3 markah. Okay, ini adalah soalan untuk yang A. Okay, soalan yang B pula. Soalan dia kata cari luas. Luas sisi dia kata nak cari CDRQ. Mana CDRQ? CDRQ, okay. Maksud dia CDRQ. Bentuk dia macam ginilah. Okay, awak tengok bentuk ni. Bentuk apa? Awak belajar. Agak-agak ni gambar apa? Dia bentuk apa? Siapa tahu? Dia start dengan huruf T. Okey, ini adalah nama dia gambar bentuk trapezium. Okay, trapezium dia ada formula dia sendiri untuk cari luas. Tapi awak tak hafal pun tak apa sebab dalam exam, dalam kata peperiksaan, formula untuk trapezium diberikan. Okey, formula dia ialah apa? 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari yang sama. Okay, sisi selari yang sama maksud dia kat sini panjang CQ tambah dengan panjang DR. Okey, then darablah dengan tinggi. Tinggi dia ialah RQ. Okey, so masuk saja nilai dia. 1/2 darab sidik CD lah. CQ ialah 6. DR ialah 3. Dan tinggi dia ialah QR. QR tadi awak cari 8.49. So tekanlah kalkulator awak. 1/2 darab 6 tambah 3 ialah 9 tambah darab 8.49. Then awak tekanlah kalkulator awak. Dapatlah jawapan. Itu 8.205. Okay, 38 point. Awak tengok soalan dia nak 4 angka bererti. So, 38.21 cm. Okay, sebab apa dia nak 4 angka bererti. Okay, boleh faham ya? Soalan ni adalah gambar bentuk trapezium. So, trapezium dia ada formula dia tersendiri. Maksud dia 1/2 tambah dengan hasil tambah garisan selari yang sama dan darab dengan tinggi. Okay, masuk saja nilai dia dapat markah. Okay. So, last slide. Okay. Okay, untuk minggu depan saya rasa saya nak bincang lagi bab 6. Lepas naik cuti baru kita guna modul. Okay. Kita tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni pun sama juga. Tengok macam susah je. Tapi sebenarnya kalau faham konsep memang senang. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Okay, soalan dia suruh cari nilai X. Okay, nilai X dia dekat sini. Okay, seperti yang awak tahu. Okay, ini kalau dalam satu bulatan. Okay, dia ada satu garisan tangent. Okay, apabila tangent dia bertembung. Jadi macam gini. Okay. Ini tangent yang pertama. Dia dengan tangent yang kedua. Okay, dia bertembung. Okay, walaupun gambar bulatan dia
tak sama panjang tapi sudut dia still lagi sama. Okey. Kalau macam ni awak tengok dekat sudut A ni ialah 70 darjah. So sudut di B ni pun sama juga kat sini ialah 70 darjah. Okey, 70 darjah. So macam mana awak nak cari X ni? Okey, first kali awak cari sebelah sini lah. Okey, apa-apa cari sebelah sini. So sebelah sini berapa dia punya sudut? Macam mana nak cari? Dalam satu garis lurus dia ada 180 darjah. So kalau sebelah dia 70, sebelah lagi berapa? 110. Okey, 110. Saya nak cari 180 tolaklah dengan 70 lah. So dapat 110. Okey, daripada gambar ni awak tengok pun awak tahu. Okey, gambar dia adalah segitiga sama kaki. Ya, tengok gambar dia macam ini pun tengok sama je. Sebab apa dia selari macam gini. Ni adalah jari dia dan macam gini. Ini adalah 110. Okay, so sini adalah sama kaki dia. So kita nak cari satu je kaki dia. Macam mana nak cari? Sama juga cara dia. Macam mana? Ingat lagi tak macam mana cari kaki dia? 180 tolak 110 bagi 2. Okey, sama je tengok cara dia. Okey, 180 tolak 110 bahagilah dengan 2. So dapat berapa jawapan? 35. Okey, 35 darjah. Okey, dah siap. Itu untuk A. Okey, yang B pula. Okey. Kalau gambar ni awak tengok betul-betul. Pukul 5. Kalau sini ialah 35, sini pun sama 35. Okey, sekarang ni awak tengok je garisan yang bulatan ni dia terkena dekat tangent. Okey, tangent berapa darjah ingat tak saya cakap? 90. Okey, 90 darjah. Bagus pun kalau 90 darjah. Okey, sekarang ni yang sebelah ni awak dah tahu dah berapa darjah? Okey, sebelah ni awak tahu kat tadi awak 90 kira tolak 35 kan? Oh, buruk ni tulisan sekejap. Okey. Yang ni tadi awak dah kira dah tadi sini dah 35 darjah. So nak cari yang sebelah sini? Kita tolaklah dengan 90. 90 tolaklah dengan 35 darjah. Dapatlah 55 darjah. 55 darjah. Okay, dah siap untuk B. Dan kita terus pula yang C pula. Okay, soalan dia suruh cari panjang QR. Okay, panjang QR macam gini. Okay. Kalau gambar macam ni, confirm lah tengok. Kalau gambar dia macam gini kan. Kalau awak keluarkan, dapat gini. Dapat macam gini. Dapat macam gini. Dapat macam gini. Okay. Sama macam tadilah awak belajar tadi. Okay, dia suruh cari QR kat sini. Ini Q, ini R. Okay, sama juga step je. So, ini dah jadikan dia 4. Soalan ni, ini adalah 8. Dan awak bagilah 2. Okay, bagilah jadi dia ada segitiga yang ini. Okay, then nak cari macam mana? Sini pun sama juga ya. Kalau kata kat sini dia jari dia 4 dengan 8. So kat sini berapa? Okay, ni saya tukar dia ambil ni lah. Okay, saya buat dia gambar segitiga. Nampak sikit. Gambar segitiga. So sini kita nak cari QR. Okay, panjang sini berapa? Yang ini. Ni sikit ni je. Kalau sini 4, sini 4. So sini berapa? 4. Okey, 4. Okey, yang ini pula, yang melintang ni, AB ni, kita nak cari. Okey, AB ni maksudnya jari yang ini, jari dia 8, dan sini adalah jari dia ialah 4. So, 8 tambah 4 berapa? 12. Okey, 12. So, kita nak cari QR. Nah, saya nak cari QR.
Macam tadilah. Okey, cuba A sama dengan apa? Nak tolak ke nak tambah? Tolak. Okey, tolak. 12 kuasa 2, tolaklah 4 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. Dapat 128. 128. Dan punca kuasa kan dia? So, dapat 11.3. okay, soalan nak 4 angka berarti. So 11 point. 31. 11.31 cm. Okey, 31 cm. Dah siap. Itu sahaja. Okey? Boleh? Okey, bolehlah tu. Diam bolehlah tu. Okey, so saya nak rangkumkan apa yang saya belajar hari ni. So, habislah belajar bab 6 tapi minggu depan saya terang lagi bab 6. Okey, sebab kita buat dalam kira je lah. Kita buat penyelesaian masalah je. Tak bagi nota benda. Okey, untuk bab 6. Okey, untuk bab 6, 6.1. Okey. 6.1 awak belajar 4 ciri dalam bulatan. Okey, dalam bulatan. Ingat lagi tak 4 ciri dia? Okay. Ciri yang pertama, kalau dalam lengkuk yang sama. Kalau contoh saya bagi sini 20. Ini berapa? 20. Okey, 20 juga. Okey, ini ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua. Kalau contoh saya bagi gambar sini panjang dia ialah bagi 3 cm. Dan sebelah lagi saya bagi bukan. Sekejap ya, salah. Contoh sini 3 cm, satu lagi saya bagi yang ini saya buat ini ialah 9 cm. Okey, kalau contoh kalau saya bagi sini 10 darjah. Okey, yang tepi ni berapa darjah? Ni saya hitamkan tu. Oh, tengok lengkuk yang ini 3 cm, lengkuk yang ini adalah 9 cm. So dia berganda sebanyak berapa kali? Kena darab berapa? 3. Okey, kalau ini darab 3, so confirm sudut ni pun sama kena darab dengan 3. So yang hitam ni berapa sudut dia? 30. Okey, 30. 10 darab 3 ialah 30. Okey, dah. Itu saja. Itu ciri yang kedua. Okey, ciri yang ketiga, yang ini ciri selalu masuk exam. Okey, ciri ni kalau ni lah. Okey, gambar dia macam gini. Macam gini. Okey, contoh kalau sini ialah 20 darjah. Sini berapa? Sudut yang berada di pusat. Berapa darjah? 40. Okey, 40 darjah. Jadi dapat 40 darjah darab dengan 2 lah. Sebab apa-apa yang berada di pusat kena 40 darjah. Okey. Kemudian kalau sini 40 darjah. Okey. Sini garisan ni confirm dia adalah garisan selari. Okey. Garisan yang sama. So yang ini sudut dia ialah sudut sama kaki. Okey. Ini adalah segitiga sudut sama kaki. Sama je cara dia, banyak kali buat banyak kali latihan pun nanti sama je dia punya ni. Okay, step dia. So ni akan dapat 70 darjah. Okay, tu yang ketiga. Yang keempat, apa-apa garisan yang melalui diameter, garisan yang melalui pusat, nama dia diameter, mana-mana yang menyentuh dekat lilitan. Contohnya gambar begini. Contohnya gambar macam gini. Contohnya saya buat gambar macam gini. Di bucu dia wajib 90 darjah. Okey, sini 90 darjah. Sini pun sama 90 darjah. Okey, mana-mana bucu dia 90 darjah. Okey, itu awak belajar 6.2. Okey, awak belajar 6.3 dan 6.2 ialah sisi 4 kitaran.
Sisi 4 kitaran. Okay. Sisi 4 kitaran dia mesti ada 4 bucu. Dia tak boleh 3 bucu, dia tak boleh ni. Mesti bucu 4 bucu dia wajib kena lilitan. Mesti sentuh lilitan. Okey. Kalau lilitan, kalau sini ialah contoh dia 80 darjah. Sini berapa? Ingat lagi tak? Okay, kalau sini 80 darjah, sini adalah 100. Maksud dia hasil tambah 2 ni dia mesti 180 darjah. Okay, sama juga kalau contohnya kalau sini saya buat 70 darjah. So sini agak-agak awak berapa darjah? 110. Okey, 110 darjah. Okey, dah. 6.2 awak belajar ini dan satu lagi awak belajar dia adalah mengena yang berada kat luar. Okey, maksud dia contohnya saya buat gambar macam ni, saya terlebih kat sini. Okey, kalau sini 60 darjah, okay, mana satu yang sama dengan 60 darjah? A ke, B ke, C ataupun D? Mana satu? Kalau sini 60 darjah, okey, dia akan sama dekat DA. Baguslah. Okey, 60 darjah. Kalau contoh saya buat tambah kat sini, saya buat kat sini ialah 110 darjah. Okey, 110 darjah ni sama dengan mana satu? Kalau sini 110 darjah, agak-agak mana satu yang sama 110 darjah? A, B, C, D. B. Okey, B. Baguslah. Okey. Dan itu 6.2. Okey, 6.3 awak belajar ialah tangent dalam bulatan. Tangent dalam bulatan awak kena ingat lah. Kalau garisan bulat, dia ada garisan panjang kat sini. Ni nama dia garisan tangent. So, dia ada macam gini. Confirm sini ialah 90 darjah. Tak payah nak fikir apa dah. Okey, 90 darjah. Okay, 6.3, 6.4 sama je. Okey, kena faham konsep. Okey. So, itu saja awak belajar untuk hari ini. Okay, untuk minggu depan. Okay, untuk minggu depan, kalau boleh, awak tanya. Kalau kat rumah ada photostat boleh lah photostat soalan. Tapi tengoklah dulu. Okay, latihan mana. Tapi untuk naik cuti, lepas minggu depan awak cuti tau. Cuti seminggu. Lepas naik cuti seminggu, kita akan gunakan modul. Okay, modul tu bila dapat, minggu depan awak kena ambil. Okay, awak kena ambil modul tu minggu depan awak dapat ambil lah. Okay, nanti cikgu kelas awak beritahu bila ambil jadual tu.